Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan puan-puan sidang pendengar Rumah Ngaji Serampai yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu pada tengah hari ini. Kita sambung pada ayat ke-26 dan ke-27 surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ke-26 dan ke-27 ini membawa maksud di mana Allah SWT bertanyakan soalan kepada kita, dan belumkah lagi ternyata kepada mereka yang kafir itu bahawa kami iaitu Allah telah binasakan berapa banyak daripada kaum-kaum yang kufur daripada mereka, padahal mereka sekarang berulang alik melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum yang dibinasakan itu. Sesungguhnya kebinasaan kaum-kaum itu mengandungi keterangan-keterangan untuk mengambil iktibar. Oleh itu tidakkah mereka mahu mendengar dan insaf. Dan ayat ke-27, Allah SWT memberikan pesanan kepada kita, dan tidaklah mereka yang tidak mahu taat dan bersyukur itu melihat bahawasanya kami itu Allah mengarahkan turun hujan ke bumi yang kering, lalu Allah tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya dimakan oleh binatang-binatang ternak mereka dan dimakan oleh mereka sendiri. Maka mengapa mereka tidak mahu memerhati semuanya itu supaya mereka taat dan bersyukur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah SWT memberikan persoalan kepada golongan yang ingkar kepada ayat Allah SWT, dan secara tidak langsungnya juga adalah pesanan kepada kita, iaitu dua ayat di sini, afala yasma'un, pada ayat ke-26, apakah mereka tidak mendengar. Dan kalau kita nak mengambil ibrah daripada ayat ini, kita juga perlu untuk kita mendengar tentang apa, tentang kisah-kisah kaum-kaum yang terlebih dahulu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dr. Wahbah Zuhaili menyebut dalam kitab beliau Tafsir Al-Munir, berkenaan tentang ayat ini adalah awalam yatabayyanu li ahli ilm kadzibin birusul kasrati man ahlakna min al-umamil madiyah. Jadi ini adalah supaya kita mendengar kisah-kisah berkenaan dengan umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yushahiduna athara tadmirihim ka'ad wa thamud wa qaum Lut. Dan kita di mana dalam senario ini, tuan-tuan puan, orang-orang yang kufar dan termasuk kita sendiri, kita melihat sendiri, dan kalau kita tidak pergi pun kita mendengar. Kita boleh mendapat khabar, berita, maklumat, informasi berkenaan tentang kesan-kesan kebinasaan kaum Ad, kaum Samud dan juga kepada Nabi Lut alaihi salam, yang kita boleh baca dan kita boleh lihat bagaimana kebinasaan kaum-kaum ini dan tinggalan-tinggalan kebinasaan mereka itu menjadi satu destinasi sejarah sehingga ke hari ini. Dan kalau kita tak pergi pun, tuan-tuan dan puan, kita boleh sampai kepada kita maklumat. Sebab tu Allah SWT meletakkan di sini persoalan afala yasma'un. Adakah orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT ni, bagaimana mereka masih boleh ingkar kepada Allah sedangkan mereka mendengar. Dan maka dia menjadi pengajaran kepada kita juga, tuan-tuan dan puan. Kita sendiri pun kita boleh melihat kalau kita pergi melancong ke Jordan, ke Saudi dan sebagainya, kita boleh melihat tinggalan-tinggalan kaum Nabi Saleh contohnya, tinggalan-tinggalan kaum Nabi Lot. Maka kita melihat, dan kalau kita tidak pergi pun kita mendengar, kita tahu bahawa tempat-tempat ini adalah tempat-tempat tinggalan sejarah yang memang menjadi satu fakta yang sangat jelas berkenaan tentang keingkaran umat-umat terdahulu mendustakan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu Allah SWT meletakkan persoalan di sini, adakah mengapakah kita tidak tidak mendengar bahawa tempat-tempat yang dibinasakan oleh Allah SWT ini telah menjadi satu fakta yang sangat kukuh untuk kita beringat bahawa jangan kita
mempersendakan, jangan kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah satu bentuk peringatan yang Allah berikan kepada kita. Bukti-bukti, tanda-tanda sejarah ini yang menjadi informasi-informasi yang lalu kepada pengetahuan kita, dan kita perlulah mendengarnya, mengambilnya sebagai mesej peringatan kepada kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang ke-27 pula, uh, di mana Allah SWT memberikan fakta yang jelas kepada kita berkenaan tentang bagaimana Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang menjadi makanan, kepada kita, air yang menjadi sumber kepada minuman, dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan sebagainya menjadi makanan kita, bukan sahaja kepada kita, malah kepada binatang-binatang ternakan yang eventually menjadi makanan kita dalam kitaran makanan yang kita ada pada hari ini. Dan Dr. Wabah menyebut, tuan-tuan dan puan, dalam kitab beliau bahawa ayat yang ke-26 ini menyebut berkenaan bagaimana Allah SWT berkuasa untuk membinasakan. Namun pada ayat ke-27 ini Allah SWT menunjukkan kepada kita bagaimana Allah boleh menghidupkan. Jadi ini adalah satu bentuk penyataan tentang kuasa Allah SWT. Maka kita perlulah mendengar dan kita perlulah melihat. Allah SWT memberikan pertanyaan pada ayat ke-27 ini, afala yubsirun, adakah mereka tidak melihat? Walaupun ditujukan kepada mereka, ditujukan kepada golongan yang ingkar, namun kita sebagai orang yang membaca, seorang Muslim yang membaca Al-Quran, kita perlulah mengambil mesej ini juga untuk diri kita sendiri. Apakah kita ni tidak mendengar? Apakah kita ni tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan Dr. Wabah menguraikan lagi, tuan-tuan dan puan, di dalam kitab beliau ini bahawa uh, inna ihlakal umami zalimah dalil ala qudratillah wa wahdaniyatihi ibratun lil mu'tabir. Jadi bagaimana kisah-kisah umat-umat yang telah dibinasakan dahulu ini sebenarnya menjadi satu pengajaran kepada orang yang mengambil pengajaran. Jadi bagaimana, tuan-tuan dan puan, kita nak mengambil pengajaran di mana orang-orang musyrik ini, uh, wal musyrikun allazi yushahiduna athar ad-damar wal halak la yasma'un ayatillah. Jadi orang musyrik ni mereka melihat tanda-tanda kebinasaan itu, tapi mereka tidak mendengar, tidak mengambil mesej daripadanya. Jadi kita sebagai orang yang beriman ataupun sebagai orang yang berusaha untuk menjadi seorang Muslim yang baik dan berusaha menjadi seorang yang beriman, meningkatkan iman kita kepada Allah SWT, mestilah mempunyai uh, mindset yang sebaliknya, iaitulah untuk kita uh, mengambil pengajaran daripada mesej yang Allah SWT telah sampaikan melalui tanda-tanda sejarah ini. Dan Dr. Wabah meneruskan lagi, tuan-tuan dan puan, dalam ayat yang ke-27 itu dalil akhir ala qudratillah ala ihya wa i'adatil bashar di hayatil ba'thi wan nusyur. Jadi di mana Allah SWT menghuraikan berkenaan tentang bagaimana Allah memberikan sumber air menjadi sumber pada tanaman dan juga makanan kepada haiwan ternakan, dan eventually menjadi makanan kepada manusia. Maka itu adalah tanda kepada kekuasaan Allah SWT. Walakinnal kufar la yata'ammaluna hadza bi'ainil basirah wa la yubsirun hadza bihaq. Jadi orang-orang yang kafir ini, mereka tidak mengambil fakta ini menunjukkan bahawa adanya Allah dan berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita tengok fahaman-fahaman seperti atheism contohnya, yang melihat kepada ekosistem yang berlaku di dalam alam ini, penciptaan air dan sebagainya, adalah berlaku dengan sendirinya secara semula jadi. Sedangkan mereka gagal melihat bahawa segala unsur-unsur di dalam alam ini, baik air maupun binatang maupun manusia, terlalu banyak perkara-perkara yang sangat saintifik, yang apabila kita belajar, kita mesti akan meyakini bahawa mesti ada satu kuasa di sebaliknya. Setidak-tidaknya tuan-tuan dan puan, kadang-kadang apabila orang atheism memberikan hujah bahawa
segala yang berlaku dalam badan kita. Contohnya DNA kita bergerak secara sendiri, sel-sel badan kita bertumbuh secara sendiri. Sedangkan di dalam DNA kita tuan-tuan dan puan adanya maklumat, adanya informasi. Informasi di dalam sel-sel kita adanya informasi. Apabila adanya informasi sudah tentulah adanya intelligence yang menggerakkan informasi-informasi ini sehingga dia bergerak dengan cara teratur, dia bertumbuh dengan secara yang elok, dan ekosistem alam ini berjalan dengan cara yang baik malam dan siangnya, pembiakan haiwan, pertumbuhan manusia, perkembangan perubahan air dan sebagainya berlaku secara teratur. Jadi mana mungkin di sebalik segala perubahan-perubahan ini tidak ada satu intelligence, tidak ada satu kuasa di belakangnya. Dan ini adalah sesuatu yang kita perlu faham, kita perlu melihat dengan Dr. Wabah menyebut sini bi'ainil basirah. Sebab orang kafir dia menafikan kekuasaan Allah SWT. Begitu juga zaman sekarang ni dengan golongan atheism, mereka menafikan kuasa Allah SWT. Jadi kita perlu melihat dengan penglihatan yang betul-betul teliti, kita mampu melihat bahawa dengan adanya alam ini adalah petanda berkenaan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Dr. Wabah menyebut uh, isyarah ila anna dar wa naf biadillahi ta'ala, segala apa yang berlaku sama ada yang berbentuk baik ataupun buruk yang berlaku di dunia ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah dia tuan-tuan dan puan, apabila kita membaca Al-Quran, apabila kita mengambil pengajaran daripada makna-maknanya, walaupun ditujukan kepada golongan kafir, namun kita mengambil mesej itu untuk diri kita sendiri, untuk kita sentiasa melihat, sentiasa mendengar. Dan semua ini, aktiviti ini, apabila kita memahami ayat Al-Quran, akan menjadikan kita lebih banyak berfikir dan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah setakat itu untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.